dan Rabu pukul 6.50 pagi. Akan membangunkan kekuatan yang kita perlukan untuk hari esok. Santai Tengah Hari bernama Radio. Bernama radio untuk anda dan salam perpaduan kepada semua. Ziana Nasir teman anda waktu ini dan kita menerusi program cerita kami Activate. Kita melihat kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau lebih dikenali sebagai TVET yang merupakan peluang terbaik untuk direbut oleh remaja masa kini. Kerana apa? Kerana ianya bukan sahaja fokus pada pekerjaan bersama industri berkaitan, malah potensi menjana pendapatan tinggi dengan usahakan perniagaan juga terbuka luas sebenarnya peluang, ruang untuk lanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi sama ada dalam maupun luar negara. Ya, jadi tetamu kita untuk Grad TVET kali ini kita bawakan Timbalan Hal Ehwal Akademik KKTM Kuantan Tuan Haji Ahmad Luqman bin Hitam dan Ketua Jabatan Pengajian Am KKTM Kuantan dan juga salah seorang pensyarah bahasa Inggeris di KKTM Kuantan Puan Rosie binti Zakaria yang akan berkongsi bersama kita tentang KKTM Kuantan terokai teknologi dengan pendekatan pendidikan IR 4.0. Assalamualaikum Haji dan Puan Rosie. Waalaikumsalam. Ya, datang terus dari Kuantan Datang terus dari Kuantan. Semuanya okey-okey saja? Alhamdulillah. Perjalanan lancar? Okey, Alhamdulillah. Kita juga nakkan program kita ni berjalan dengan lancar insya-Allah. Okey. Banyak perkara yang kita nak kongsikan, yang kita nak tahu, nak kupas juga berkaitan dengan KKTM Kuantan ini secara khususnya. Cuma kita nak mulakan dengan Puan Rosie dulu. Puan Rosie, sebelum kita pergi lebih lagi mendalam tentang tajuk kita, Puan Rosie sendiri sebagai seorang pensyarah bahasa Inggeris yang semestinya bertanggungjawab mendidik dan pastinya tidak lari dari membantu membina kerjaya pelajar untuk masa depan mereka. Jadi mohonlah Puan Rosie perkenalkan program-program yang ditawarkan di KKTM Kuantan dan pandangan Puan sendirilah berkaitan kepentingan TVET yang bertaraf global pada masa kini. Okey. Terima kasih Ziana. Sama-sama. Sorry, betul Ziana kan? Betul saya Ziana. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama Radio di atas kesudian menjemput kami untuk bersama pendengar jugalah segmen cerita kami at TVET. Benar. Okey. Jadi untuk makluman semua, KKTM Kuantan ni merupakan sebuah institusi pendidikan MARA yang terletak di kilometer 8 Jalan Gamban Kuantan lah. Dan juga merupakan pusat yang ke-20. Dan kami menjalankan latihan kemahiran di peringkat diploma dalam pengkhususan terhadap dalam bidang advanced manufacturing, di mana PDP, proses pengajaran dan pembelajaran kami, dan juga aktiviti-aktiviti banyak berlaku di bengkel, makmal dan juga bilik kuliah lah. Berkenaan 5 program yang kami tawarkan itu adalah yang pertama Diploma Kejuruteraan Pembuatan Teknologi dan Proses, yang kedua Diploma Kejuruteraan Pembuatan Reka Bentuk Pembuatan, dan yang ketiga Diploma Kejuruteraan Pembuatan dalam Industri Automasi dan Robotik, yang keempat Kejuruteraan Pembuatan dalam Otomotif Pembuatan, dan yang terakhir yang kelima Diploma Kejuruteraan Pembuatan dalam Kualiti dan Produktiviti. Dan untuk makluman Ziana juga dan para pendengar, semua kursus yang kami tawarkan mendapat pengiktirafan daripada ITAC lah, Engineering Technology Accreditation Council. Berkenaan soalan yang kedua tadi tu kan, Very pentingnya. Itu yang kita dengar ni kan tentang pendidikan TVET ini yang kita sifatkan dah bertaraf global pun masa kini. Betul tu kan. Jadi pentingnya TVET yang bertaraf global ni kerana kita nak memastikan sasaran negara kita menghasilkan modal insan yang kompeten bertaraf dunia dan memenuhi permintaan industri dalam menghadapi cabaran IR 4.0 tu dapat dicapai. Selaraslah dengan hasrat negara untuk membangunkan aktiviti ekonomi yang berasaskan pengetahuan dan inovasi dengan melahirkan graduan TVET yang berkualiti. Jadi banyak kajian yang telah dibuat
yang menunjukkan keperluan tenaga kerja separa mahir dan juga mahir, terutama yang berkaitan dengan IR 4.0 pada masa kini dan mendatang adalah amat diperlukan. Dan ini adalah objektif utama kami lah di KKTM Kuantan. Dengan aplikasi teknologi yang terkini, menggunakan peralatan pembelajaran dan mesin berteknologi tinggi berserta kurikulum yang sentiasa relevan dengan kehendak industri, disampaikan oleh pensyarah-pensyarah kami yang kompeten dan juga banyak pengalaman, menggunakan strategi penyampaian dan latihan yang berorientasikan masa hadapan. Kami memang berhasrat nak melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi, yang sentiasa kehadapan dalam menguasai pengajian teknologi yang terkini seiring dengan keperluan industri yang bertaraf global. Jadi untuk makluman Ziana jugalah, KKTM Kuantan ni banyak menjadi rujukan bagi banyak pihak lah, terutamanya dalam bidang additive manufacturing (AM), baik dari segi penyelidikan, inovasi, konsultasi dan teknikal dan juga penghasilan produk. Jadi secara tidak langsung kepakaran pensyarah dan juga penguasaan kemahiran pelajar-pelajar kami meningkat. Malahan pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah kami juga mempunyai peluang menyertai banyak pertandingan inovasi dan kemahiran, baik di peringkat negara maupun di antarabangsa. Salah seorang pelajar kami telah berjaya merangkul emas dalam pertandingan World Skirmisher pada tahun 2021. Jadi apa yang saya ingin katakan, kami ni di KKTM Kuantan ni memang bertekadlah, committed lah untuk memastikan pelajar-pelajar kami ni lengkap dengan kemahiran teknologi terkini dalam bidang pembuatan, dengan pendekatan pendidikan IR 4.0, agar graduan yang kami lahirkan tu bukan saja berkemahiran tinggi, dia fleksibel dan juga boleh memenuhi keperluan industri yang global pada masa kini. Oh, tu dia. Haji Luqman. Kita dengar apa yang diceritakan oleh Puan Rozi tadi. Kita dapat rangkumkan graduan yang dihasilkan oleh KKTM Kuantan ni sendiri. Pastinya pakej lengkap macam tu kan. Mungkin di sini Tuan Haji Luqman boleh kongsikan dari segi kejayaan dan kenapa pelajar lepasan SPM perlu memilih TVET MARA sendiri, sebab dah terbukti dah dari segi banyak kejayaan menerokai teknologi kejuruteraan bertaraf global di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, antaranya penghasilan produk inovasi dan kejayaan pelajar itu sendiri yang menyambut pengajian luar negara. Itu menarik untuk dikongsikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah pada Encik Ziana atas dan juga Bernama Audio lah dalam menjemput kami sebagai tamu untuk petang ini, dan juga tidak lupakan pada semua pendengar-pendengar setia segmen Cerita Kami Activate ini. Jadi moga akan memberi satu gambaran yang lebih mendalam lah, terutamanya berkaitan dengan KKTM Kuantan ini, berkaitan tentang TVET ini. So pertamanya saya seperti mana yang diperkatakan oleh Puan Rozi tadi, sebenarnya betul lah, dan saya akan buktikan bahawa KKTM ini telah berada pada tahap tersebut, di mana kalau kita lihat produk, kalau kita lihat dari segi produk inovasi yang kita telah keluarkan, di mana kita telah menghasilkan pensyarah yang diketuai oleh TSP Dawah sendiri dalam menghasilkan flagship, iaitu salah satu dia punya pencetak baju masa pengguna yang telah memenangi peringkat Geneva. Dan juga seperti mana diperkatakan tadi, kita punya seorang pelajar kami yang telah menyertai Worski Rusia, iaitu Huk Haki pada tahun 2021, dan saya rasa beliau ini juga telah bersama dalam sesi bernama radio ini. Betul. Pada tahun 2021 tersebut, telah menjulang nama MARA itu sendiri, dan pastikan di situlah kita lihat bahawa kita punya potensi yang ada di KKTM Kuantan ini, dan juga TVET MARA itu sendiri dalam menyediakan pendidikan secara peringkat global, dan juga berkaitan dengan saranan untuk menarik pelajar-pelajar ini pilihlah KKTM Kuantan ini ataupun TVET MARA ini sebagai pilihan. Itu adalah suatu perkara yang memang kami mengharapkanlah ibu bapa, pendengar-pendengar semua yang ada di luar sana jangan ketinggalan. Kalau boleh kita sama-sama, kerana di dalam TVET MARA inilah peluang untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ini untuk memilih, bukan saja jika mereka itu cemerlang, mereka itu kurang cemerlang, dan mereka
boleh mengikuti juga sehingga keluar negara melalui saluran-saluran yang kita ada dalam pendidikan MARA ini. Contohnya Giat MARA bagi mereka yang tidak berapa cemerlang boleh mengikuti program di Giat MARA dan dapatkan SKM tak 1, tak 2, tak 3, akan pergi kepada program KKTM, program IKM untuk pengambilan peringkat CJ dan boleh seterusnya ke KKTM, peringkat diploma dan insya-Allah akan berpeluang untuk pergi ke luar negara. Itulah dengan apa yang saya jantakan tadi bahawa inovasi produk yang telah dikeluarkan dan kemahiran yang ada pada pensyarah itu akan memberi satu kekuatan kepada kita kekuatan ini menunjukkan bahawa kita ni telah berada pada tahap yang global insya-Allah. Ya, itu dia. Ada pelbagai peringkat untuk sambung pengajian, tidak hanya terhad pada sijil semata-mata, diploma semata-mata, malah nak sambung lagi boleh, bukan sahaja dalam negara, luar negara pun, sebab kita sebenarnya dah temu buat ramai sebenarnya graduan alumni yang dihasilkan sendiri sebenarnya memang cukup membanggakan. Tanpa kita sedari, kadang-kadang mereka ni bukan saja diterima oleh syarikat-syarikat besar, tapi mereka menjadi usahawan sendiri pun ada. Itu betul. Sesuatu yang sangat wow kan, sebab itulah dah bertaraf global sekarang ini. Puan Rozi, sebagai seorang pensyarah pula, saya nak tahu adakah pihak kolej membantu pelajar ini untuk mempersiapkan diri mereka untuk menduduki peperiksaan seperti MUET sebagai contohnya. Sebagai syarat pelajar itu menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi selepas tamatnya diploma, dan apakah pilihan yang disediakan selepas mereka menamatkan pengajian di KKTM Kuantan? Okey. Betul, kami memang merupakan pusat peperiksaan MUET yang berdaftar di bawah MPM, dan setiap tahun kami menyelaras peperiksaan MUET ni untuk semua calon peperiksaan kolej dan juga calon persendirian. Unit Bahasa Inggeris menjalankan inisiatif menganjurkan kursus MUET secara percuma kepada calon kolej yang berdaftar, di mana kursus ni memberi pendedahan kepada pelajar tentang format pemeriksaan MUET yang terkini, dan juga kami jalankan latihan simulasi peperiksaan yang merangkumi 4 elemen, speaking, listening, reading dan writing. Bercakap tentang pilihan selepas tamat belajar di KKTM Kuantan, pelajar-pelajar kami ni ada banyak pilihan. Saya boleh simpulkan kepada 3 lah. Yang pertama kalau mereka pilih untuk sambung belajar di peringkat ijazah, mereka boleh buat pilihan tu di dalam negara maupun di luar negara. MARA sendiri pun ada menyediakan program penajaan bagi pengajian tertiary ni, berbentuk pinjaman boleh ubah bagi pelajar yang berkelayakan. Dan ramai di antara pelajar lepasan KKTM Kuantan yang sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah pertama di universiti tempatan seperti UniKL, UNITAN, UMP, dan ada juga yang sedang belajar di luar negara seperti di Australia, New Zealand dan juga Scotland. Pilihan yang kedua, mereka juga boleh pilih untuk menceburi bidang keusahawanan sebagai teknoprono. Teknoprono ni kami merujuk kepada entrepreneur yang mencuburi bidang teknikal. Jadi menggunakan kemahiran teknikal yang telah dikuasai semasa pengajian di KKTM Kuantan dan berbekalkan pengetahuan asas keusahawanan yang juga dipelajari di KKTM Kuantan melalui kursus. Kita ada kursus keusahawanan di sana, startup dan digital enterprise. Pelajar ni berpeluang untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan lah. MARA sendiri pun dia menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman, pembiayaan dan juga khidmat nasihat kepada pelajar ni sekiranya mereka ada masalah di kemudian hari lah. Dan pilihan yang ketiga, ada juga pelajar yang memilih untuk bekerja sejurus selepas tamat belajar. Jadi biasanya alhamdulillah setakat ini graduan kami tak ada masalah lah nak mendapatkan kerja, kerana kebolehpasaran KKTM Kuantan melebihi KPI yang telah ditetapkan, di mana ini membuktikan bahawa pendidikan TVET yang kami bekalkan di KKTM Kuantan ni dengan aplikasi revolusi industri 4.0 seperti IoT, internet pelbagai benda, kecerdasan buatan dan sebagainya tu, dalam kelima-lima program yang kami tawarkan tu berupaya menyediakan kebolehkerjaan dan juga laluan kerjaya yang cerah
kepada semua graduan kami. Maknanya sememangnya kepakaran itu, ilmu itu diperlukan oleh pihak industri. Ya. Okey. Jadi walau apa pun pilihan pelajar kami di akhir pengajian, nak belajar ke, nak jadi usahawan ke, ataupun nak bekerja, kami di KKTM Kuantan memang berpegang kepada matlamat utama kami. Bukan sahaja diorang ni nak memastikan pelajar ini berkemahiran tinggi untuk pasaran kerja, malah berperanan sebagai pengubah permainan, game changer. Game changer. Jadi demi memenuhi keperluan industri dalam menghadapi arus gelombang AR 4.0 sekarang ni lah. Sebab kita pun sedia maklum bidang TVET ni dia beri peluang kepada pelajar kemahiran untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Itulah hasrat kami. Okey, kita dengar hasrat KKTM Kuantan. Baiklah, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami. Sekarang ini kita menerusi cerita kami Activat. Okey, kita bawakan tajuknya KKTM Kuantan terokai teknologi dengan pendekatan pendidikan IR 4.0. Kita bersama-sama dua orang tamu. Kita ada Tuan Haji Ahmad Luqman bin Hitam, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan, dan Puan Rozi binti Zakaria, Ketua Jabatan Pengajian Am dan merupakan pensyarah bahasa Inggeris Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan. Berbalik pada Tuan Haji Luqman. Tuan Haji, apakah teknologi dan juga kejuruteraan yang dicokai di KKTM Kuantan khasnya dari segi fasiliti yang terbaik di institusi, kepakaran pensyarahannya dan kekuatan kandungan pengajiannya dalam mendepani teknologi yang bertaraf global? Nak mintalah Tuan Haji kongsikan kepada semua pendengar yang tengah mendengar melalui frekuensi ataupun secara live FB di Bernama Radio. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat memang betul kekuatan yang ada pada KKTM Kuantan ini adalah melibatkan dari segi pertamanya kandungan pengajian, iaitu silibus. Yang kedua berkaitan dengan pensyarah, dan yang ketiga fasiliti. Di sini kita lihat bahawa ketiga-tiga perkara ini merupakan aset penting untuk KKTM Kuantan dalam menguatkan ataupun mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat kandungan pengajian yang telah digariskan, kita bangunkan kandungan pengajian ini bersama industri, bersama dengan institusi pendidikan dalam negeri dan juga pakar-pakar yang ada dalam mara itu sendiri untuk membangunkan kandungan pengajian tersebut. Jadi di sinilah kalau kita lihat apabila dibangunkan bersama industri, bersama institusi, kita melihat bahawa sokongan itu daripada industri itu akan memberi ruang pada pelajar-pelajar untuk pergi ke industri yang lebih baik dan mendapat sokongan daripada industri. Yang kedua berkaitan dengan pensyarah. Alhamdulillah di KKTM Kuantan ini kita punya pensyarah-pensyarah yang hebat lah. Kalau kira sekarang ni walaupun kita ni berada pada kolej walau sekalipun, KKTM Kuantan kita dah punya dua orang yang pensyarah yang memiliki doktor. Lepas tu kita mempunyai ongoing doktor pun seramai dalam 5-6 orang lagi, dan insya-Allah akan selesai dalam masa setahun dua ini. Dan selain itu kita memiliki master, pensyarah-pensyarah memiliki master 90%. Oh, wow. Okey. Walaupun mengajar peringkat diploma sahaja, tapi pengajar-pengajar ini mempunyai mempunyai kelayakan yang tinggi, yang terbaik lah. Dan kebanyakan mereka yang membuat sambung belajar ini menggunakan mesin-mesin atau menggunakan equipment yang fasiliti yang ada dalam KKTM Kuantan itu sendiri. Jadi nampaklah kesinambungan sebenarnya apa yang dia belajar, apa yang diajar kepada pelajar itu digunakan juga untuk mereka ini meningkatkan kejayaan mereka ke peringkat yang tertinggi sehingga peringkat doktor tersendiri. Dan kalau kita yang ketiga ni adalah fasiliti. Kita lihatlah fasiliti yang ada seperti mana diberitahu Puan Rozi tadi. Kita mempunyai additive manufacturing, iaitu kita punya mesin yang terbaik lah. Yelah, kalau tentera pun ada aset dia kan. Dia ada aset. Di Kuantan ni kalau kita lihat sini kita ada berapa, selain pada fasiliti tersebut kita dah membentuk dia punya kita bentuk dia punya ICOE ataupun pusat pusat Industry Center of Excellence yang kita ada, yang mengakumi pertama di Kuantan ni kita ada MRIC. MRIC ni adalah salah satu bahagian Additive Manufacturing Research Innovation Center yang dilengkapi dengan pelbagai mesin 3D printing. Yang mana kita tahu kalau peringkat awal dulu mesin ataupun peralatan ini hanya KKTM Kuantan sahaja yang memiliki 3D printing ini yang berkaitan dengan metal. Itu salah satulah, sebab itulah tadi kata jadi rujukan. Itulah peralatan utama yang menjadi rujukan setiap daripada institusi, sama ada industri dan juga siring berbagai institusi yang lain menjadi rujukan dan
tempat membuat research. Tu kata aset ni, aset penting ni kan, Aset specialty. penting ini salah satunya. Itu dia. Dan selain itu juga kita punya dia punya panel top. Panel top ini adalah lebih kepada kita punya production menilai dia ataupun kualiti ataupun jangka masa untuk satu-satu produk itu dikeluarkan. Ada yang ketiga pusat kecemerlangan kami juga itu adalah atom. Ini bukannya atom yang bung atom tapi dia punya kita atas nama kita punya advance tool Teknologi advanced technology of manufacturing. Jadi di situ kita di sanalah adanya mesin-mesin ataupun peralatan seperti mana alat CNC 5 axis yang merupakan satu peralatan IM juga menjurus pada IM 4.0 yang di sana kita akan memberi pelajar-pelajar itu akan ruang pada pelajar itu mempelajari CATIA dan juga CAD-CAM. Okey. Baik, setakat ini menjadi rujukan kepada pihak mana, universiti mana berdasarkan pengalaman? Okey, kalau pengalaman yang selama 8 tahun bermula 2008 KKTM Kuantan ini dibuka, kita telah menjadi rujukan daripada UTM, UTHM, UTM, UMP, Politeknik dan juga kolej komuniti yang mana dan juga untuk industri kita juga daripada SIRIM dan juga beberapa industri yang lain lah yang telah memberi sokongan pada kami untuk menghasilkan dalam menghasilkan produk-produk 3D printing dalam bentuk metal. Wow, okey. SIRIM datang InsyaAllah. Oh, dahsyat. Dahsyat. Ini dahsyat lah tu kan. Dahsyat lah tu kan. Alhamdulillah. Dia datang kan. Itulah dia. Baik. Ada tambah apa lagi? Okey, Pak Rozi, kita beri umum ya. Kita lihat pelajar lepasan SPM biasanya mereka mempunyai dua pilihan, sama ada bekerja ataupun mereka menyambungkan pelajaran. Kalau kita lihat dari segi trend semasa pelajar dan ibu bapa ni akan lebih tertumpu di tempat pengajian yang sedia popular, kan, seperti universiti ke, matrikulasi dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam situasi ini, apa yang Puan Rozi boleh katakan kepada pelajar yang masih lagi tercari-cari institusi pengajian agak-agaknya, mengapa mereka ni perlu memilih bidang TVET yang ditawarkan di institusi MARA di seluruh Malaysia dan KKTM Kuantan khasnya? Kenapa dan mengapa? Kenapa dan mengapa? Saya suka perkataan tercari-cari tu. Kan? Biasanya pelajar ni setelah menerima keputusan SPM, soalan yang pertama yang diorang kan inilah bermain-main di fikiran kan, apakah hala tuju saya selepas ini? Ada yang tak tahu apa-apa macam kan? Tak tahu, tak nampak lagi. Apa saya nak buat ni kan? Okay. Jadi mungkin seperti kata Ziana tadi, ada yang mungkin memilih laluan akademik, di mana diorang mungkin mohon matrikulasi, program asasi, STAM ke SPM dan diploma akademik. Tapi kan, kalau para pendengar yang mendengar di sanalah, anda berminat, suka kepada hands on, kemahiran tangan ni, laluan TVET lah jawapan pilihan yang terbaik. Kerana TVET ni menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih banyak berbanding laluan akademik ataupun bukan teknikal, dan gajinya juga jauh lebih lumayan. Ini lah. paling penting. Kan, kerja paling penting lah. Kerja mesti nak gaji besar kan, gaji banyak. Gaji saya pun kalah. Kan, jadi ramai sebenarnya yang tak tahu lepasan TVET ni dia punya pendapatan dia dalam sebulan tu boleh mencecah RM30,000 lah. RM30,000 sebulan. Ya. Kan. Jadi mereka juga mudah mendapat tawaran kerja sama ada dalam negara ataupun luar negara. Dan memang seperti apa yang saya cakap tadi lah, memang tak ada masalah lah untuk diorang ni mencari kerja. Lebih-lebih lagi lah kalau diorang ni graduan KKTM Kuantan lah kan, yang canggih dan manggih ni. Kan. Kan. Jadi kenapa pelajar patut pilih untuk belajar TVET di MARA, terutamanya KKTM Kuantan? Banyak kelebihan sebenarnya. Yang antaranya yang saya senarkan sikit lah. Okay. Tak sikit lah, 10 jugalah. Yang pertama, yuran pengajian ni ditanggung oleh MARA. Okey. Kemudian ada pemberian wang sara hidup
dalam bentuk elang bulanan. Dan juga asrama disediakan insya-Allah sehingga pelajar tu tamat belajar. Apa lagi nak? Kan apa lagi nak? Duit dapat, asrama dapat kan. Okey. Lepas tu peralatan kami canggih-manggih kan. Peralatan pembelajaran dan mesin berteknologi tinggi yang memang ikut spek industri lah. InsyaAllah dan ataupun mungkin hampir setara lah. Dan kurikulum yang relevan. Pensyarah kami ni memang kompeten dan berpengalaman. Gaya hidup asrama, gaya hidup kampus yang kondusif, dan juga kami menekankan kepada 4 elemen dalam semua aktiviti yang kami kendalikan di college, iaitu konsep 4 ni lah, RISE, religious, innovative, skills and entrepreneurship. Dan juga kami mempunyai banyak mengadakan banyak jalinan industri dengan pelbagai syarikat kecil ada, syarikat besar pun ada. Jadi disebabkan itu peluang pekerjaan bagi graduan kami ni memang cerah. Dan juga seperti yang telah saya nyatakan tadi, mereka pun boleh sambung belajar ke peringkat ijazah pertama bagi yang berkelayakan, dan jika tidak berminat untuk belajar, untuk sambung belajar, diorang berpeluang untuk menjadi usahawan dengan bimbingan MARA. Dan yang paling unik pasal KKTM Kuantan, tahun lepas 2022 kami telah dianugerahkan tempat kedua bagi kategori institusi pendidikan TVET KPLB terbaik. Alhamdulillah lah. Dan salah seorang pensyarah kami, Dr. Muhammad Asnawi bin Umar, juga telah menerima pengiktirafan anugerah emas pengajar terbaik diploma. Peringkat diploma. Peringkat diploma. Jadi selain daripada banyak pengiktirafan dalam negara yang kami terima, KKTM KKTM Kuantan juga telah menerima pengiktirafan antarabangsa yang kami dianugerahkan dengan Gold Award dari APAC. APAC ni Asia Pacific Accreditation and Certification pada tahun 2019. Jadi banyaklah kelebihannya. Kan? Jadi jomlah belajar kat KKTM Kuantan. Pasti tak rugi. Pasti tak rugi. Nampak tak? Jaminan diberikan di situ. Dan pastinya kecemerlangan pelajar lepasan TVET MARA, khasnya KKTM Kuantan sendiri yang sambung pengajian di luar negara, dalam negara, boleh dikatakan sebagai blueprint untuk hasilkan pelajar-pelajar yang lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi dengan nilai tambah mereka sendiri untuk mereka masuki dunia pekerjaan. Saya rasa Tuan Haji bersetuju. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Saya tak nak jawapan saya dah cukup. Tak kata dah setuju tu memang okey lah tu, kisah lah tu. Cumanya di sini kan, nak tahu juga Pak Rozi ataupun Tuan Haji sendiri, kita nak beri pencerahan kepada pendengar kita. Apa saranan kepada pendengar yang mungkinlah mempunyai pandangan skeptikal terhadap pendidikan TVET ni sebagai pilihan terakhir? Mungkin kerana ada yang berpendapat mereka hanya duduk di bengkel dan belajar amali semata-mata. Perbetulkan mungkin di sini Puan Rozi? Lebih dekat ya? Saya jawab yang itu tak betul. Betul kan? Betul kan? Itu memang tak betul lah. Sekarang ni pelajar TVET bukan duduk belajar amali dalam bengkel semata-mata. Itu dah tak betul lah. Sebab kami pun seperti apa yang saya telah cerita panjang lebar tadi kan. Kita pendek kan? Kita pendek kan? Kita padat kan? TVET bukan lagi pendidikan kelas kedua. TVET ni sekarang adalah satu laluan kerjaya yang boleh menjamin kehidupan yang lebih baik bagi pelajar-pelajar kami. First class lah sekarang ni. Sekarang. Itu je lah, saya tak perlu cakap panjang. Baik. Kan? Okey, tak nak cakap panjang tak apa, tapi kita dapat dah input tu. Dapat lah input tu. Dapat Yang penting berjaya. Dan jaminan. Di sini saya tambahlah sedikit berkaitan dengan tadi memang kira inilah tak betul lah sekarang ni. Mungkin betul tapi sekarang ni tak betul. Mungkin just TVET sekarang ni kan adalah pilihan utama. Kalau kita lihat apa tujuan kita belajar, apa tujuan kita pergi ke luar negara sambung belajar adalah untuk dapat pekerjaan. Di situlah sebenarnya poin kita bahawa TVET sekarang ini menjadi pilihan utama kerana kita menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada mereka ini, sama ada mereka apabila dia bekerja dan ataupun belajar dalam TVET ini, kalau dia tak nak sambung belajar, dia boleh jadi usahawan. Sebab dia dapat dia ada dia punya technical punya knowledge tersebut. Dan selain itu dia boleh juga dalam TVET MARA sendiri kita menyediakan mereka ini peluang-peluang untuk
bekerja melalui training-training yang telah disediakan. Misalnya IBC ataupun bagai-bagai lain yang memberi mereka ruang untuk mereka ini untuk bekerja. Okey. Dan juga di sini saya juga ingin tambahkanlah dalam MARA itu sendiri, kita untuk KKN Kuantan lah, kita menyediakan ruang pada mereka ni seluruhnya bagi mereka yang melalui KKN Kuantan untuk sambung belajar di sama ada dalam negeri dan juga luar negara. Okey, itu menjawab pada laluan lepasan pelajar TVET ni boleh ke mana dan kan. ada student kita sekarang ni yang dah bergraduate pada 2015 dah sekarang ni tengah membuat ataupun menjalani pengajian peringkat PhD. Wow. Di Australia. Ya, itu dia. Dari segi kejayaan dan juga kebanggaan ya, hasil didikan pupukan KKTM Kuantan, pensyarah-pensyarah yang hebat belaka tahun baru. Tak lari dengan pertanyaan azam baru dan sebagainya. Serta harapan sendirilah kepada pengurusan tenaga pengajar TVET, kepada pelajar-pelajar sendiri khususnya di KKTM Kuantan. Puan Rozi, Haji Luqman, secara ringkas. Secara ringkas Ringkas saja. Ya. Jadi kalau cakap pasal azam ni, satu je lah hasrat kami. Hasrat kami di KKTM Kuantan, kami nak lahirkan graduan yang berkualiti. Menepati kehendak pasaran kerja dan seterusnya menawarkan peluang masa depan yang cerah kepada para pelajar kami untuk mendapat pekerjaan, dalam pelbagai bidang, berpendapatan tinggi, ataupun menjadi usahawan dengan membuka perniagaan sendiri. Jadi kami nak, kalau boleh kami nak menarik minat lebih ramai pelajar lepasan SPM untuk menjadikan TVET ni sebagai laluan pilihan dan bukan lagi sebagai pendidikan kelas kedua lah. Sebab sekarang ni laluan dia dah amat jelas dan alhamdulillah lebih mudah lah kalau kita bandingkan dengan dulu. Jadi kalau kirakan tak cukup jadi kalau saya nak cerita semua azam kan. Tapi yang penting kami nak melihat anak didik kami berjaya. Ya. 1 minit. 1 minit. Okey, bagi saya lah, harapan besar saya ini melihat lah KKTM Kuantan ni dan juga TVET MARA ini akan menghasilkan sumber manusia yang berkualiti, insya-Allah, dengan keilmuan, dengan kemahiran serta sasiah yang tinggi, insya-Allah. Dan melalui pendidikan IR 4.0 ini menepati kehendak ataupun memberi memenuhi keperluan industri, keperluan negara dan tuntutan tuntutan agama dunia dan akhirat, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kepada yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, MARA Japan Industrial Institute, MJII dan Institut Kemahiran MARA sendiri IKM, anda boleh lungsuri laman sesawang www.tvetmara.edu.my. Terima kasih kepada Puan Rozi, terima kasih kepada Puan Haji Ahmad Luqman kerana bersama-sama kami. Seronok sembang tentang KKTM Kuantan. Semoga terus maju jaya, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.